Kita nak tahu juga apa antara kriteria sebenarnya yang ditetapkan oleh KKM jika kita kuarantin di rumah. Dan untuk mendapatkan penjelasan mengenai perkara ini, kita akan bersama dengan Dr. Zainal Abidin Abu Bakar yang sudah bersedia di panggilan video sekarang ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi doktor, apa khabar? Sihat ya? Selamat pagi, baik. Baik. Baik, Dr. Zainal, kita terus ke perbincangan kita. Mungkin ramai sekarang ini sedia maklum dengan gambaran di media sosial dan sebagainya. Dah tahu PKRC rupanya macam mana, CAC rupanya macam mana. Tetapi mungkin tidak begitu pasti apakah yang membuatkan seseorang itu layak untuk kuarantin di rumah sahaja ataupun dibawa ke pusat ini. Jadi mungkin doktor nak perincikan sedikit sebanyak. Okey, terima kasih. Pertamanya apa yang disebut sebagai kuarantin, sama ada kuarantin ataupun isolation atau isolasi itu sebenarnya adalah aktiviti kesihatan awam bertujuan untuk melindungi seseorang itu daripada dijangkiti dan juga melindungi seseorang itu daripada menjangkiti seseorang individu lain. Jadi biasanya kuarantin itu termanya kita menggunakan untuk kontak rapat, sama ada kontak di tempat kerja, di rumah, kontak keluarga dan juga kontak sosial. Tapi dari segi satu lagi adalah berkaitan dengan kes. Jadi apa yang kita laksanakan sekarang di tingkat Kementerian Kesihatan, di hospital dan sebagainya, kita telah mengkategorikan jangkitan COVID-19 ini kepada 5 tahap lah. Yang pertamanya yang disebut sebagai tahap 1, tidak ada simptom, dan juga tahap kedua bergejala ringan, tahap 3 mempunyai jangkitan paru-paru, yang keempat iaitu memerlukan oksigen, dan kelima adalah ICU lah, memerlukan rawatan di ICU. Jadi kita lihat sebab kes sekarang pun makin ramai, jadi tujuan atau fokus di hospital lebih tertumpu kepada kategori 3 dan ke atas, yang mengenai jangkitan paru-paru dan juga yang mengenai masalah pernafasan. Jadi kategori 1, 2 ini adalah kategori yang mana kita rasa sesuai untuk kuarantin ataupun kita panggil isolasi di rumah. Jadi di kementerian kita mempunyai apa yang disebut sebagai COVID-19 Assessment Center, CAC. Jadi inilah bertujuan untuk mengklasifikasikan sama ada individu berkenaan yang positif sesuai untuk di rumah lah. Jadi mereka ini kriteria yang kita ada adalah antaranya mereka tidak mempunyai simptom atau bergejala ringan ataupun yang bergejala ringan. Mereka yang bukan daripada golongan yang berisiko tinggi seperti bayi, warga emas berumur lebih 60 tahun dan juga mempunyai komoditi. Sama juga begitu wanita mengandung, yang begitu juga dengan obesiti. Mereka yang mempunyai penjagaan yang sesuai bagi kanak-kanak dan juga bagi OKU. Dan juga kita lihat juga kesesuaian daripada tempat tinggal, tempat di mana kuarantin itu dilakukan. Sebaiknya perlu ada satu bilik dengan mempunyai kemudahan bilik air yang tersendiri. Begitu juga dengan sistem perhubungan, mereka juga perlu sentiasa boleh dihubungi sepanjang masa melalui telefon, dan juga mempunyai kenderaan ke pusat pemantauan COVID-19 atau apa disebut sebagai CAC lah. Jadi dalam keadaan tertentu kita akan lihat juga walaupun tiada gejala, tapi kita tengok sekiranya tidak sesuai untuk menjalankan kuarantin di rumah, seperti contohnya sekiranya saiz rumah ataupun saiz kediaman yang kecil dan ahli keluarga yang ramai, itu pun tidak sesuai. Warga emas ataupun orang kelainan upaya OKU, dan tiada sokongan keluarga dan juga tiada kenderaan. Jadi ini adalah antara kriteria-kriteria yang kita ambil kira sebelum kita menempatkan mereka ini sama ada di rumah, kuarantin di rumah ataupun sama ada di MAEB ataupun di pusat kawalan dan juga rawatan COVID-19 dan juga begitu juga di hospital. Okey, baik. Doktor, apabila disahkan positif COVID-19 dan perlu menjalani kuarantin di rumah sendiri, jadi bagaimana cara pemantauan untuk kita melakukan kuarantin kendiri itu? Jadi apabila mereka ini telah dikenal-pasti sesuai untuk menjalani kuarantin di rumah, kita akan lihatlah individu yang berkenaan. Kita akan nasihatkanlah pertamanya seperti yang saya sebut tadi, keadaan rumah tadi. Jadi perlu duduk di bilik yang berasingan daripada ahli keluarga yang lain. Jadi lebih baiklah sekiranya ada bilik yang mempunyai bilik air yang berasingan, kemudian bilik air yang berasingan,
Begitu juga mereka ini perlu memantau ke tahap kesihatan mereka, tanda-tanda gejala seperti demam, batuk, sakit dada, susah nafas dan sebagainya. Dan sekiranya ada keperluan kecemasan, mereka perlu menghubungi talian kecemasan ataupun menghubungi kami di CSC lah. Kemudian yang ketiganya adalah berkaitan dengan mereka juga perlu mengamalkan tahap kebersihan yang tinggi. Mereka perlu mencuci tangan sentiasa, sama ada menggunakan sabun ataupun hand sanitizer. Dan mereka ini akan dikuarantin selama 10 hari daripada tarikh mereka disahkan positif ataupun tarikh mereka mula mengalami gejala. Dan kemudian apabila selesai kuarantin, barulah mereka dibenarkan dilepaskan. Mereka perlu datang ke CSC semula, COVID-19 Assessment Center, kemudian untuk kita nilai semula dan kita potonglah gelang itulah. Jadi dalam keadaan pada masa sama, yang penting sebenarnya adalah perlu elakkan diri daripada berhubung secara dekat. Sebab kita tahu dalam rumah ni tidak ada siapa lagi yang menjaganya kecuali mereka sini. Jadi mereka ini kebiasaannya bila rapat berkeluarga sebagainya, itu yang kita tekankanlah. Tidak boleh bersentuhan, bersalaman, berpelukan ataupun berjumpa. Dan sekiranya ada keperluan itu perlu memakai pelindung muka dan juga menjaga penjarakan lebih daripada satu meja lah. Makanan pun kita nasihatkan sekiranya perlu makanan sebagainya. Ada individu lain yang di rumah untuk menghantar makanan di pintu. Baik, Doktor, saya pasti mungkin kalau berada di PKRC ramai yang sudah tentunya akan dinasihatkan oleh warga KKM, doktor sendiri untuk apakah langkah seterusnya selepas pulih daripada COVID-19. Jadi bagi mereka yang kuarantin di rumah, sekiranya gelang pink telah pun dibuang dan sebagainya, dipotong. Jadi apakah langkah mereka selepas itu, sejurus selepas itu? Adakah mereka perlu kuarantin daripada berjumpa dengan keluarga untuk beberapa hari selepas itu ke bagaimana, Doktor? Kebiasaannya kita mengambil kira daripada tempoh inkubasi lah. Maknanya sekarang ini Kementerian Kesihatan telah menetapkan kuarantin ini sama ada di rumah ataupun di PKRC perlu tempohnya 10 hari lah. Jadi selepas 10 hari biasanya tidak ada lagi jangkitan lah. Jadi selepas daripada itu sebenarnya mereka telah pun disahkan nilai bebas. Sebab itu mereka dipotong gelang dan diberi pelepasan. Jadi apa yang mereka perlukan adalah selepas daripada dibenarkan pulang ataupun dilepaskan, dibuka gelang, mereka perlu sentiasa patuh seperti mana orang individu lain, seperti terus memakai pelitup muka, jaga penjarakan semula. Jadi mana yang apa yang kita sebut sebagai elak 3S tu dan juga amalkan 3W itu perlu dipatuhi. Dan sekiranya dalam tempoh selepas daripada dibenarkan pulang dan sebagainya ataupun melebihi 10 hari itu, sekiranya ada tanda-tanda atau gejala, mereka dinasihatkan untuk pergi ke klinik kesihatan yang berdekatan untuk kita melakukan penilaian semula, assessment untuk kita lihatlah. Tapi kebiasaannya apabila setelah lebih 10 hari ataupun dalam ada juga keadaan masa lalu kita kuarantin 14 hari kan. Jadi kemungkinan dalam tempoh berkenaan pemantauan kendiri itu dari segi gejala dan sebagainya perlu dipantau oleh individu berkenaan. Jadi sebenarnya individu berkenaan juga perlu memantau tanda-tanda atau gejala ini melalui MySejahtera. Jadi MySejahtera ada komponen ataupun ruang untuk mereka mengisi sama ada tanda. Maksudnya walaupun kita menjalani kuarantin kendiri tapi masih lagi perlu menjaga segala SOP, memantau kesihatan supaya berada pada tahap yang optimum, ya Doktor? Ya. Benar. Baik, mungkin Doktor, kata-kata terakhir ataupun nasihat Doktor sendiri kepada mereka yang menjalani kuarantin di rumah ni. Sebenarnya ini nasihat umum lah, sama ada di rumah ataupun individu di luar sana. Kita sebenarnya telah pun melalui tempoh yang sangat panjang, hampir 2 tahun kita melalui COVID-19 ini, dan kita lihat sekarang ini pun jumlah kes
dan juga kematian pun makin bertambah. Kita berada dalam gelombang 3 dan ruang katil-katil ataupun tempat-tempat untuk rawatan sebagainya pun hampir maksimum. Jadi pertamanya saya ingin ingatkanlah kepada semua, jadi tanggungjawab ni adalah tanggungjawab semua orang, bukan saja untuk frontliner tapi semua individu. Jadi sebenarnya apa yang kita buat, kita perlu ingatlah kita mesti elak. Jadi benda yang sama kita akan berulang kali. Kita elakkan apa nama disebut sebagai 3S itu dia, sembang tempat rapat, ruang sempit, ruang sesak, dan juga amalkan 3W itu. Kita sentiasa mencuci tangan, walau boleh elok bawa juga apa disebut hand sanitizer itu, dan juga memakai pelitup muka dengan menutup ruang di mana virus itu boleh masuk ke dalam badan kita, hidung dan juga mulut. Jadi pemakaian yang betul itu sebenarnya inilah membantu kita sama ada mendapat merebak penyakit itu kepada orang lain dan juga dijangkiti. Begitu dengan tangan kita ni, kalau kita tengok tangan kita ni secara sedar atau tidak, kita akan sentiasa memegang bahagian muka kita. Jadi kalau kita dah cover betul dan sebagainya, jadi tidak ada kemungkinan untuk virus ini untuk masuk ke dalam ruang hidung dan juga mulut. Jadi saya harap itulah disiplin diri yang tinggi. Sekiranya tidak ada keperluan kita apa disebut sebagai kita mengatasi tadi self lockdown. Jadi itu yang penting lah sebenarnya. Kita kena tengoklah. Jadi kita kena bersama-sama memutuskan rantaian COVID-19 ini dengan mempunyai satu disiplin pendirian sangat tinggi. Jadi insyaAllah kalau kita boleh buat dan juga dengan bertambahnya individu yang nanti kita akan memberi vaksinasi, haraplah kita dapat menangani COVID-19 ini dengan lebih baiklah. InsyaAllah. Itu yang kita doakan. Disiplin adalah kata kuncinya. Yang paling penting sekali. Betul. Kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Zainal Abidin Abu Bakar, Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Pegawai Kesihatan Daerah Wilayah Persekutuan Putrajaya, Kementerian Kesihatan Malaysia, sudi meluangkan masa memberikan sedikit sebanyak gambaran apakah kuarantin di rumah dan juga di PKRC. Terima kasih, Doktor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.